Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita akan sambung pembelajaran kita di dalam tema yang pertama, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Bab kedua di dalam subjek sains tingkatan 3 adalah bab respirasi. Di dalam bab ini mengandungi 5 unit penting, iaitu unit 2.1 tentang sistem respirasi, 2.2 tentang pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia, 2.3 tentang kesihatan sistem respirasi manusia, 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi, dan unit 2.5 tentang pertukaran gas dalam tumbuhan. Secara keseluruhannya di dalam bab ini kita akan membincangkan tentang apakah bahagian dalam sistem respirasi manusia. Kita akan belajar tentang penyakit-penyakit berkaitan dengan sistem respirasi. Apakah contoh bahan-bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi manusia, dan juga kita akan belajar tentang sistem respirasi dalam haiwan dan tumbuhan. Okey, kita akan masuk unit 2.1 tentang sistem respirasi manusia. Manusia perlu bernafas untuk hidup. Pernafasan ialah proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembuskan udara oleh peparu. Sistem respirasi manusia menyediakan satu kawasan untuk pertukaran gas antara peparu dengan persekitaran. Terdapat dua fungsi utama sistem respirasi manusia. Yang pertama, membantu dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara peparu. Dan yang kedua adalah untuk membekalkan oksigen ke dalam darah dan menyingkirkan karbon dioksida. Okey, seterusnya kita akan lihat tentang struktur di dalam sistem respirasi manusia. Di dalam sistem respirasi manusia akan melibatkan rongga hidung, lubang hidung, trakea, otot interkostal, bronkus, alveolus, diafragma, peparu, bronkiol, tulang rusuk. Dan sistem respirasi manusia juga melibatkan anggota farinks dan larynx. Seterusnya kita akan belajar tentang mekanisme pernafasan. Laluan udara dari hidung ke peparu ialah yang pertama, oksigen akan masuk melalui lubang hidung, seterusnya ke rongga hidung, seterusnya melalui farinks dan larynx, lalu oksigen akan memasuki trakea, bronkus, bronkiol dan alveolus. Di alveolus merupakan tapak berlakunya proses pertukaran gas, iaitu melibatkan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Okey, kita akan bincangkan tentang mekanisme menarik nafas. Ketika kita menarik nafas, otot interkostal akan mengecut dan menarik sangkar rusuk bergerak ke atas dan keluar. Otot diafragma pula akan mengecut dan menarik diafragma bergerak ke bawah dan melepih. Pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks lebih besar dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks akan berkurang. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan memaksa udara masuk ke dalam peparu. Seterusnya kita akan belajar tentang mekanisme menghembus nafas. Apabila kita menghembus nafas,
Otot interkostal akan mengendur dan sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Pergerakan sangkar rusuk dan diafragma menjadikan rongga toraks mengecil dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks akan bertambah. Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam peparu akan menolak keluar udara lalu keluar melalui lubang hidung. Seterusnya adalah perbezaan di antara kedua-dua mekanisme, iaitu mekanisme menarik nafas dan menghembus nafas. Dari segi sangkar rusuk, bagi mekanisme menarik nafas, sangkar rusuk akan bergerak ke atas dan keluar. Manakala bagi menghembus nafas, sangkar rusuk akan bergerak ke bawah dan ke dalam. Perbezaan kedua kita akan lihat dari segi diafragma. Bagi menarik nafas, diafragma akan mengecut dan mendatar ke bawah. Manakala bagi menghembus nafas, diafragma akan mengendur dan melengkung ke atas. Perbezaan ketiga adalah dari segi isi padu rongga toraks. Ketika menarik nafas, isi padu rongga toraks akan meningkat. Manakala ketika menghembus nafas, isi padu rongga toraks akan menurun. Seterusnya dari segi tekanan udara di dalam rongga toraks. Tekanan udara di rongga toraks ketika menarik nafas adalah berkurang. Manakala ketika menghembus nafas, tekanan udara akan bertambah. Yang terakhir adalah perbezaan dari segi pergerakan udara. Ketika menarik nafas, udara akan dipaksa masuk. Manakala ketika menghembus nafas, udara akan dipaksa keluar. Secara teori, peratus komposisi oksigen di dalam udara sedutan adalah lebih tinggi berbanding peratus oksigen di dalam udara hembusan. Manakala peratus komposisi karbon dioksida ketika di dalam udara sedutan adalah lebih rendah, manakala di dalam udara hembusan adalah lebih tinggi.